kekuasaanmu. Limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najjina
نجنا مما نخاف. Lembah Kelang 91.5 FM. Mencetus inspirasi yang tepat dan mendekati para pendengar dengan ilmu, mengisi jiwa dalam kembara, buat bekal tuayan di sana. Ia inspirasi utama anda, IKIM FM. Inspirasi, informasi yang islami dan terkini, IKIM FM. Tak mendahului, tidak pula ketinggalan. Pendekatan sederhana diamalkan. Lunak bersuara menyampaikan info sumber yang dipercayai. Ini inspirasi utama anda, IKIM FM. Inspirasi, informasi yang islami dan terkini, IKIM FM menyantuni. Inspirasi, informasi yang islami dan terkini, IKIM FM. Hadiah teragung. Perjalanannya dalam hanya satu malam. Rasulullah SAW di langit tertinggi. Maka janganlah kita lalai dalam menunaikannya. Hadiah teragung itu ialah solat. Salam Isra dan Mi'raj daripada IKIM FM, inspirasi utama anda. Keluarga, dan saya yakin beberapa orang rakan yang bersama dengan saya pada ketika itu kalau mendengar, mereka masih ingat duduk mengelilingi seorang ibu dalam keadaan kami tertunduk, dalam keadaan menangis teresak-esak mendengar cerita dia, dan dia bercakap begitu lurus, ya. Dia menceritakan bahawa anak-anak lelakinya, yang satu hari datang bagi tahu kepadanya anaknya telah pun syahid. Apa yang dia buat? Dia terus bangun menadah tangan dengan penuh bangga, ya Allah, aku syukur pada Engkau, ya Allah. Tak lama lepas tu, dia ada 3 orang anak. Tak lama lepas tu meninggal pula seorang lagi anak dia. Sekali lagi dengan penuh wajah yang paling gembira untuk dia, dan dia kata syukur, Alhamdulillah ya Allah. Dan anak bongsu dia, yang tu dia menangis. Dan pada ketika itu orang yang bercerita kepada kami, ya, saat kami dengar balik kisah dia tu, orang kata, kenapa kamu sayang sangat kot anak yang bongsu ni? Mungkin anak mak kot sampai kamu menangis. Dia kata, aku hanya menangis. Aku dah bersyukur sebenarnya pada Allah ketika anakku yang ketiga ini, yang bongsu ini, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi aku menangis kerana aku tidak boleh lagi mampu untuk mengandungkan seorang lagi hamba Allah, untuk mereka lahir dan kemudian mereka akan mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kami mendengar patah-patah bicara ibu ini, saya rasa wajah saya seperti ditampar-tampar berulang kali. Masakan tidak? Kalau doktor sebutkan tadi, matlamat, ke mana kami nak bangun? Tengok wajah anak-anak kita, 1 orang, 2 orang,
Mereka tanya kepada kita, Papa, Ayah, Mama, nak bawa kami ke mana? Kenapa si ibu ini mengangkat tangan dan bersyukur? Sebab dia dah bercakap pada Allah, wahai Allah, aku dah bawa anakku ke syurga. Tapi kita, adakah kita boleh jamin bahawa anak yang sulung kita, anak nombor 2 kita, yang kita berikan harta, yang kita berikan kepada mereka pelajaran, adakah mereka kita boleh jamin ke syurga? Seandainya anak kita tak boleh kita bawa ke syurga, bagaimana nanti di hari akhirat? Sebab akan ada anak-anak yang akan tuding wajah kita dan mengadu pada Allah, wahai Allah, aku tak mampu ke syurga kerana mak aku, ayah aku tak pernah pun nak bawa aku ke syurga. Dan kat mana syurgawi kita? Kerana itu bila saya ingat balik bicara ibu ini dan dia menyebutkan syukur wahai Allah, maknanya dia tahu bahawa sakit dia melahirkan anak, sakit dan susah membesarkan anak, tapi matlamatnya telah tercapai. Aku dah berjaya bawa mereka ke dalam syurga. Dia syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan persoalannya adalah kita, adakah keluarga kita layak untuk kita bawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, bye. Assalamualaikum. IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas, merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pemasaran yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 9 Februari 2024. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03 6204 6259 atau layari www.ikim.gov.my. Dengar, terhangat di Pesta Buku Pulau Pinang 2024. Jom serbu reruai IKIM di Maiden Mall, Bukit Mertajam dari 1 hingga 4 Februari. Mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Reruai IKIM B12 berdekatan pentas utama. Jangan lepaskan peluang. Dapatkan koleksi terkini, buku-buku terbaik dari IKIM, bacaan yang penuh inspirasi dan informasi. Oh, tunggu apa lagi? Datanglah ke Pesta Buku Pulau Pinang 2024 dan singgah reruai IKIM. Bawalah kawan-kawan dan keluarga. Jangan lepaskan peluang ini. IKIM menunggu kedatangan anda. Hampa mai tak? Jangan tak mai. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Inspirasi Jiwa bersama Siti Rohani Surani dari 1 tengah hari hingga 4 petang. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Halal Profesional, Prihatin, Bual Bicara Buku IKIM, Eksplorasi Minhaj dan Mutiara Hadith. IKIM FM, inspirasi utama anda. Islam mengajar kita agar menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Di antara perkara yang dituntut ke atas seorang Muslim terhadap saudaranya ialah menziarahinya ketika mana mereka dalam keadaan sakit, menunjukkan kasih sayang, memberikan kata-kata semangat dan mendoakan saudara yang sedang sakit adalah perkara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Selain mengembirakan pesakit, ziarah itu juga dapat menenangkan ahli keluarga yang sedang ditimpa musibah itu. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa Sa'ad bin Ubadah sedang sakit. Lalu Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabat mengunjunginya. Ketika baginda masuk dan menemui keluarga Sa'ad bin Ubadah, baginda bertanya, apakah dia sudah sembuh? Keluarganya menjawab, belum wahai Rasulullah SAW. Mendengar jawapan mereka,
baginda menitis air mata kesedihan. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahawa Rasulullah SAW mengunjungi Ummu Ala yang sedang sakit. Baginda bersabda, "Bergembiralah wahai Ummu Ala, kerana Allah akan menghapuskan dosa-dosa seorang muslim dengan kesakitan seperti api yang menghapuskan kotoran emas dan perak." Rasulullah SAW tidak sekadar mengunjungi mereka yang sedang sakit, bahkan baginda juga turut mendoakan kesembuhan buat mereka. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah berdoa buat pesakit dengan kata-katanya, "Hilangkanlah penyakitnya, wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah, Engkaulah yang maha penyembuh. Tiada kesembuhan selain kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak akan kembali lagi sakitnya." Begitulah sebahagian dari kasih sayang Rasulullah SAW terhadap mereka yang sedang sakit. Moga kita juga dapat meneladani kasih sayang baginda SAW. Hadiah teragung. Perjalanannya dalam hanya 1 malam diterima oleh Rasulullah SAW di langit tertinggi, dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung terus kepada kekasihnya, iaitu Rasulullah. Maka janganlah kita lalai dalam menunaikannya. Hadiah teragung itu ialah solat. Salam Isra dan Mi'raj daripada IKIM FM, inspirasi utama anda. Kuching 93.7 FM. Setiap makhluk yang bernyawa, pastikan mati juga. Setiap insan bernafas, pastikan temui ajalnya. Tuhan merahsiakan laut dari kita semua, agar kita selalu bersiap-siap. Tiada satu pun yang bisa lepas dari pandangannya. Allah Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Matiku untukmu. Semua pasti kembali. Bismillahirrahmanirrahim.
kira di mana jua. Kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Untuk petang ini bersama saya Muna Jasman akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini alhamdulillah hari Jumaat, salam Sayyidul Ayyam alaikum jami'an mustama'il kiram. Untuk petang ini setiap hari Jumaat kita akan bawa kepada anda rancangan Usrah Nurani. Dan bersama rancangan Usrah Nurani petang ini kita bawa secara langsung di FB Live dan juga di YouTube IKIM FM untuk tontonan anda. Ada perkongsian boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk petang ini alhamdulillah untuk anda kita akan mula bersama insya-Allah nakib kita yang ada di konti pada petang ini dan juga ahli usrah kita. Tapi kita mula dengan nakib kita yang berada masya-Allah alhamdulillah Asyar Menara Alam bersama kita. Kita rindui suara beliau sebab minggu lepas tak ada. Jadi minggu ini kita mengalurkan kehadiran Fadil Ustaz Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Tahu kesibukan Ustaz tapi masih lagi nak dengar suara Ustaz, nak kehadiran Ustaz di Usrah Nurani masya-Allah alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, mohon Ustaz untuk kita bermukaddimah terlebih dahulu untuk Usrah Nurani dan juga bertaaruf bersama ahli usrah. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah. Terima kasih yang saya muliakan, yang saya hormati dan kasihi DJ Mona yang itulah suara waktu-waktu petang ya. Bagi orang yang saya kira memilih kebenaran, memilih ketenangan insya-Allah ya, yang hakiki insya-Allah ya. Tahniah kepada rakan-rakan usrah yang memilih IKIM terutamanya kerana pasti kita nak duduk tetapi mendapat ilmu. Zaman dulu kan dia kena berjalan ribuan batu kadang-kadang tu untuk mendapat satu hadis saja. Jabir bin Abdullah kan nak memetik satu hadis. Kita sekarang ni Allah mudahkan, duduk saja dalam kereta cuma pilih channel yang betul. InsyaAllah kita akan dapat ilmu insyaAllah. Baik rakan usrah, saya mulakan macam biasa agar Allah melindungi daripada tipu daya syaitan atas apa yang dibicarakan oleh kita semua, apa yang didengar, apa yang terlintas di hati, apa yang bermain di fikiran. Wahai Allah, jauhkanlah daripada tipu daya syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Berilah kami berkat ya Allah, terutama di petang Jumaat, agar keberkatan Allah tetap ada buat kami. Dan kami mulakan usrah kami dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Dan marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik
Baik, Alhamdulillah, rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, syukurnya kita kepada Allah Alladhi ahyana, yang dialah yang sebenarnya memberikan ruang untuk kami sama-sama hidup dan berpeluang untuk melakukan ketaatan, kebaikan, sama ada dengan Allah ataupun sesama makhluk. Dan peluang ini sebenarnya hanya ada apabila Allah berikan kepada kita umur. Sebab tu Imam Al-Ghazali berkata, umur kita lah modal, maka dengannya kita berurus niaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa modal ini, maka terhentilah sebarang urus niaga. Syukur ya Allah, kami masih hidup, maka ya Allah berikanlah keberkatan dalam hidup kami. Kami melalui hari demi hari dan kami berada pada bulan yang mulia ini, dan kami harap keberkatan bulan ini akan dapat kami sama-sama kecapi dan dilimpahkan keberkatan tu insya-Allah. Baik, saya tak nak panjang sangat mukadimah kerana kita ada tetamu-tetamu yang alhamdulillah istimewa yang datang untuk berkongsi dan memberi warna pada perbincangan kita pada petang ini. Dan DJ Mona dah pesan dah pada rakan-rakan lain apa nak kena buat yang di FB terutamanya. Mereka dah tahu dah Ustaz, dan semua dah akan sebarkan sebanyak-banyaknya untuk menghantar link di FB dan YouTube sekarang ni IKIM FM Ustaz ya. Dan ada logo baru alhamdulillah. Masya-Allah, baru launch hari ni. Oh, masya-Allah. Mabruk. Allah barik fik. Jadi masya-Allah, semoga rakan-rakan turut sama dalam usaha dakwah ini. Kerana betul saya sentiasa ingatkan, syaitan memang benci sangat pada orang buat baik ya. Tapi syaitan akan lebih benci pada orang ajak orang buat baik. Nabi sangat suka kita buat baik, tetapi Nabi jauh lebih suka pada orang yang menyebarkan kebaikan itu insya-Allah. Jadi baik, pastinya nanti DJ Mona akan menyantuni juga, bukan kita-kita yang ada di sini. Kalau boleh yang dalam radio kat Jalan Raya tu bukan tak nak, tapi apakan daya kadang-kadang kita tak dapat baca nama dia kan. Tetapi insya-Allah yang melalui FB yang share, yang ajak rakan-rakan ya, ramai yang insya-Allah kita sama-sama hidup dan meriahkan, terutamanya petang Jumaat ya. Syarifah kata cantik logo baru IKIM. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah nanti tu kita sembang tepi. Terima kasih kerana merespon ya rakan-rakan yang lain. Baik, anda nak mulakan dengan taaruf, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'a hudahu wa ba'du. Saya Muhammad Nur Azam bin Bahadur, berasal daripada Kedah tapi sekarang menetap di Bandar Baru Bangi. Dan sekarang berkhidmat di Akademi Pemikiran Turas. Kami persatuan kecil, pertubuhan kecil lah, kami menganjurkan kelas-kelas pengajian agama tapi menggunakan kitab-kitab turas Jawi dan juga kitab-kitab turas Arab lah. Kita di masjid, di komuniti dan juga di universiti-universiti juga kita masuk juga, pejabat-pejabat kerajaan. Kita bawa pengajian-pengajian secara berstruktur lah, berkitab macam-macam. Itulah setakat ni. Ramai Ustaz dia punya tenaga pengajar. Ada lebih kecil lah, dalam 10 orang. Tapi semuanya kebanyakan daripada lepasan Al-Azhar Syarif lah. Pengajian tu di masjid? Kita ada di masjid, ada di premis kita juga. Di mana ada kalau online. premis di mana? Kami di Ceras Jaya. Di Ceras Jaya. Oh, dekat tak jauh mana lagi. Kalau mungkin rakan-rakan yang mungkin nak tengok secara online, mungkin ada sebahagian yang kita buat online, ada kebanyakannya kita buat di Google Meet. Tapi yang live kita sedang susun balik semula. Tapi kalau yang buat di masjid, kebiasaannya akan ada live dengan FB di masjid. Kalau mungkin rakan-rakan nak cari di internet boleh type Akademi Pemikiran Turas. Akademi Pemikiran Turas ya. Okey, Ustaz sebagai apa di sana? Sebagai pembantu mudir, pembantu pengarah. Siapa pengarah? Ustaz Ahmad Faiz bin Khalil. Ustaz Ahmad Faiz. Bawa sekali Ustaz Ahmad Faiz. Ustaz Ahmad Faiz. Dia telah sibuk ya. Sedang ada urusan di Mesir. Baik, alhamdulillah. Baik, ahlan Ustaz. Kerana betul ya. Sebab sesuatu kebenaran itu antara faktornya adalah dia mesti mempunyai tradisi. Sebab sesuatu yang tidak bersifat tradisi mungkin kelihatan cantik untuk satu masa tetapi tak boleh diuji dengan zaman. Jadi biasanya kitab-kitab turas, pengajian turas ini adalah kitab yang telah melepasi ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Maknanya diuji dengan
hujahan-hujahan sehingga akhirnya kitab tersebut yang daripada kitab itu sebenarnya terhasil daripada pemikiran, dan bukan pemikiran individu tetapi satu kelompok yang kita harap, kelompok sawat azam yang kita harapkanlah ya, sebab Nabi dah menjanjikan umat ini takkan sesat apabila mereka dalam jamaah, dalam kelompok yang besar. Dan Nabi sebutkan tentang analogi betapa kambing itu bila dalam kelompok maka serigala payah nak membaham mereka, walaupun dalam kelompok tu bukan bila duduk dalam kelompok keluar tanduk, keluar taring, dah dia macam tu juga kan. Tetapi apa yang dibuat oleh si serigala ni memprovok supaya kambing-kambing tu dia lari kan, dan bila lari dia mula cekau makan. Jadi kami doakan Ustaz dan perjuangan insya-Allah para asatizah yang di sana, tentulah bukan senang sebenarnya, banyak cabaran-cabarannya. Semoga Allah berikan kekuatan ya untuk istiqamah dan lebih dikembangkan lagi insya-Allah. Dan mungkin rakan-rakan yang mendengar ini mungkin ada dalam pelbagai bidang, mungkin boleh bantu Ustaz kan. Mungkin dalam bidang IT sekarang ni ya, mungkin kita ilmunya bagus, produknya bagus, tetapi mungkin kita nak menyampaikannya itu kita perlukan kepada tenaga-tenaga baik. Jadi paling tidak rakan yang mendengar doakan ya, sebab orang beriman bila satu benda baik dia sama-sama rasa gembira, dan bila sesuatu kesedihan dia akan rasa kesedihan sama ya. Baik, ahlan Ustaz sekali lagi. Baik, alhamdulillah, masya-Allah. Ustaz Izmir, silakan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Izmir Faris bin Razlan. Saya asal di Gombak dan sekarang ni menetap di Sepang. Sebelum di Sepang duduk di Bangi, mungkin jiran dengan Ustaz Azam tapi dah pindah di Sepang, alhamdulillah. Dan saya kira saya dah ke 4 atau 5 kali juga di dalam Usrah Nurani ini, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ikim atas jemputan, dan petang ni juga sekali lagi dapat bersama-sama. Dan sekarang ini saya sebagai pendakwah bebas dan juga penasyid sikit dan juga pengacara TV. Dan itulah buat masa ni yang saya buatkan aktiviti-aktiviti yang ada. Dan saya banyak kali sebut saya bukan bermula daripada bidang agama. Saya bidang lain, maksudnya daripada bidang kartun, animasi, masuk ke bidang industri seni, drama, dan benda tu semua mempelajari, banyak mengajar saya, dan akhirnya saya rasa saya nak mencari sesuatu dalam diri, dan akhirnya Allah jalankan saya satu jalan sehinggalah saya boleh bertemu dengan sahabat-sahabat dan juga guru-guru yang boleh mengajar tentang agama. Dan inilah mungkin lorong saya, dan saya harapkan juga kita semua berada dalam lorong yang Nabi SAW lukiskan satu garisan, iaitu Siratul Mustaqim, iaitu jalan Nabi SAW yang Nabi bawa untuk para sahabat dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah saya setakat ini. Masya-Allah. Yalah, siapa tak kenal Ustaz Izmir kan, sebab kalau tengok je siaran-siaran yang sifatnya agama, alhamdulillah akan nampaklah paparan wajah Ustaz Izmir, sama ada mengacarakan ataupun menjadi guest tetamu ataupun mengendalikan rancangan. Juga selamat berjuang Ustaz di arena, dan tadi boleh bantu kot Ustaz Nur Azam kan, dengan apa yang ada ya, kepakaran yang ada tadi, animasi, mungkin turath itu ilmunya, kontennya ya, tetapi penyampaiannya sesuatu yang menarik. Sebab saya dengar tadi Ustaz Azam katakan bahawa tim mereka berusaha untuk memstrukturkan ya. Jadi struktur itu bukan sekadar pada konten tetapi bagaimana pada pencapaian. Baik, alhamdulillah kita telah ada 2 rakan usrah yang bersedia saya kira untuk membincangkan. Cuma kami ni nak tahu apalah tajuknya agaknya petang ni. Ya, insya-Allah agak ni apa Ustaz, insya-Allah apa yang kita lalui sekarang ni, pembuka untuk insya-Allah barakallahu fi Rajab Sya'ban wa balaghna Ramadan, amin ya rabbal alamin, untuk kita menambah lagi ibadah kita. Tapi sebelum itu saya nak mengalukan kehadiran ahli usrah kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idhat Ma'had al-Wahil Islami Al-Malizi, dan bersama para pendengar Haja Hafiza Nur Azu dan Sabia Sarifah Kharina, Siraj Heti, ramai lagi Zakia,
Zaki Palestin tu. Wan Rusnaya, Abu Akmal, ramai lagi di situ. Dan jangan lupa seperti Ustaz sepesan, jangan lupa ilmu bermanfaat, amal jariah untuk hari Jumaat ini. Jom kita jangan lepaskan peluang. Dan untuk petang ini Ustaz, itulah amal jariah dan ilmu bermanfaat yang berganda-ganda setiap hari mulia ini, khususnya di bulan Rajab ini. Dan insya-Allah bersama untuk petang ini, tajuk yang kita nak bawa Ibrah Isra dan Mi'raj. Sebab kita ada peristiwa yang di bulan Rajab ini yang tidak boleh dilupakan. Kita nak tahu ibrahnya, Ibrah Isra dan Mi'raj. Silakan Ustaz. Allahu Akbar ya. Baik, masya-Allah, kita telah dapat tajuk, dan tajuk ni penting supaya tidak kita jadi sembang cerita pasal Bangi, cerita pasal Sepang kan. Cerita pasal Shah Alam kan. Tapi bila ada tajuk, insya-Allah rakan Usrah, kita akan sama-sama fokuskan, dan saat fikiran kita memfokus, saat itulah hati kita bukakan. Kerana ilmu, setiap daripada orang yang membicarakan tentang ilmu akan bertasbih terlebih dahulu kepada Allah, seperti mana Allah ajarkan kepada kita, seperti mana para malaikat bertasbih, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Para malaikat bertasbih kepada Allah agar tidak ada sekelumit pun rasa dalam hati kita, ilmu tu aku punya. Ilmu itulah yang menyebabkan kemegahan dan kebesaran diri. Kerana kita tahu bahawa, seperti juga kalau dalam Ad-Durrul Manthur kan, Imam Suyuti menyatakan bahawa para malaikat menyebut innal ilma minka walaka ya Allah. Ilmu ini daripada engkau ya Allah sepenuhnya, dan kami persembahkan kembali sepenuhnya balik pada engkau ya Allah dalam ketaatan kami, insya-Allah. Baik rakan Usrah, pastinya kita nak mendengar perkongsian tajuk Ibrah Isra wal Mi'raj. Sebagai permulaan, kita sukalah DJ Mona kan, apa, Ustaz Izmir lah kan? Ustaz Izmir suaranya sedap. Kena dengarkan juga lah Ustaz. Jadi bukan sekadar suaranya kan, tetapi halwa hati, kerana tak ada halwa yang lebih manis daripada Al-Quran, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah kita mulakan perbincangan kita ini dengan kita membaca surah Al-Isra, insya-Allah. Ayat yang pertama yang saya kira popular lah. Memang setiap kali bulan Rajab cerita Isra Mi'raj, maka ayat inilah yang menjadi pegangan dan juga sandaran kita, insya-Allah. Jadi sama-sama kita hayati bacaan surah Al-Isra ayat yang pertama, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, masya-Allah ya. Terima kasih Ustaz. Sebagai saya kira sangat penting untuk kita mulakan sesuatu dengan Al-Quran, kerana para sahabat sentiasa merasa bahawa mereka adalah jil Al-Quran. Mereka adalah generasi Al-Quran, dan mereka tak suka kalau mulakan sesuatu tetapi mereka tak mulakan dengan Al-Quran, dan mereka juga tak suka mengakhirkan sesuatu melainkan mereka mengakhirkan dengan Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita telah mendengar, dan pastinya dengan ayat itulah para ulama menyatakan bahawa Isra itu
itu adalah satu peristiwa yang Allah sebut secara jelas dalam Al-Quran, dan sesiapa yang menolaknya maka boleh gugur iman dia. Maknanya dia tak percaya pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, bila kita tengok pada Isra wal Mi'raj, saya membayangkan dia adalah seperti satu kanvas yang sangat besar, ya, sehingga kita tak tahu nak sentuh kat mana ni. Dalam kesempatan kita tentulah kita tak tahu nak sentuh kat mana satu, ya. Namun kalau saya mungkin nak segmentkan supaya setidaknya kita nampak ataupun kita kompartmenkan pemikiran kita supaya kita boleh buat storyline dalam untuk membentuk kefahaman, ya, maka Isra Mi'raj ini bolehlah kita kata nak berkenalan dengan dia, kita faham sikit 3S, bukan 3S beria sangat pun. Ya, maknanya Isra Mi'raj ni kita kena faham S sebelum, S semasa, S selepas. Sebelum Isra Mi'raj, semasa Isra Mi'raj dan selepas Isra Mi'raj. Maknanya penceritaan terhadap sebelum, semasa, selepas, insya-Allah memberi satu gambaran yang akan menyeluruh tentang peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Kerana kalaulah saya mungkin membuat kesimpulan yang bukanlah terlampau padat, tetapi S yang kita dapati sebelum Isra Mi'raj adalah di sana adanya huzni, ya. Di sana adanya kesedihan. Maknanya sebelum Isra wal Mi'raj yang disebut oleh para ulama berlaku pada 27 Rejab pada 10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tahun itu dinamakan sebagai tahun duka cita. Dan betapa duka citanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin pasti ini yang ni kita akan bincangkan mungkin. Dan kemudian dengan sebab al-huzn itulah maka Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu permusafiran yang sangat menakjubkan, sehingga kita tengok mereka-mereka dalam bidang fizik membincangkan tentang kuantum juga, mereka juga melihat sebab pada mereka beberapa input daripada sumber yang autentik seperti Al-Quran mereka letak dalam pengkajian mereka, maknanya dikaji oleh mereka. Dan semasa saya kira apa dia punya yang ada pada semasa adalah penuh dengan ibrah ataupun penuh dengan pelajaran, pemerhatian, insya-Allah. Dan S yang akhir yang selepas daripada peristiwa Isra Mi'raj, kalau saya nak kompreskan menjadi satu perkataan untuk kita adalah kerana dengan sebab peristiwa itulah bertambahnya iman orang beriman, dan irtadda man adallahu syaitan wa aghwah, dan dengan sebab peristiwa itulah orang-orang yang rasa-rasa nak jinak dengan agama, kemudian bila dengar Isra wal Mi'raj maka mereka itu disesatkan oleh syaitan. Maka dengan sebab selepas peristiwa Isra Mi'raj jugalah apa kemudiannya terangkat darjat Siddiq kepada Abdullah bin Abi Qahfah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi saya dah letakkan lebih kurang macam tu. Semoga insya-Allah kita nak mendengar daripada Al-Fadhil Ustaz Nur Azam bagaimana petang ini. Saya takut satu benda je Ustaz, ya. Takut satu benda. Allah memberitahu kepada kita satu benda yang sangat besar, ya, sehingga para sebagian mufassir berkata Allah tak mulakan dengan alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi. Allah tak mulakan dengan tabarakalladzi asra bi 'abdihi walaupun buminya barakah, tetapi Allah mulakan dengan subhanalladzi. Dan kalimah subhanalladzi ini merujuk kepada ketakjuban, ya, takjub. Saya takut bila kita dengar kisah ini tak ada pun takjub. Jadi tak sama, tak sinkronis antara apa yang Allah nak sampai dengan apa yang hati kita rasa. Sebab akhirnya ketika tadi khatib memegang tongkat dan melantunkan kalimah taqwa, ittaqullah, ittaqullah, dan kalimah taqwa tu pada puncaknya adalah saat kita rasa apa yang Allah nak sampaikan kepada kita dalam bentuk ketaatan dan meninggalkan larangan. Jadi saya harap masya-Allah Allah berilah kami ya Allah bantuan agar kami dapat rasa ibrah pengajaran daripada peristiwa ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, kita tengok pada sebelum daripada berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini disebut oleh para ulama kita bahawa yang bernamakan Amul Huzni adalah baginda Rasulullah sendiri. Al-Huznu di situ disebut kesedihan, ya, berlaku kewafatan dan kematian isteri baginda Rasulullah yang dikasihi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan begitu juga
berlaku kewafatan bapa saudara baginda Rasulullah, Abu Talib, yang mana disebutkan oleh antaranya yang menyebutkan adalah Imam Abdul Halim Mahmud rahimahullah. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu berjaya buat benda yang mereka tak boleh buat selama di terhadap Rasulullah SAW. Selagi kerana dengan adanya sebagaimana berada adanya Sayyidah Khadijah dan juga bapa saudara Rasulullah Abu Talib, orang-orang kafir Quraisy ni kalau nak buat yang jahat pada Rasulullah pun ada limit dia. Dia tak berani nak buat lebih. Dan disebutkan sehingga apa yang dia buat ketika itu sehingga dia boleh sampai taburkan tanah di atas kepala Rasulullah SAW. Maksud kita lempak tanah atas kepala Rasulullah SAW balik ke rumah puteri Rasulullah SAW yang bersihkan sehingga dalam keadaan menangis. Jadi itu yang disebutkan. Dan selepas pada itu, itulah ketika itu berlaku pula Rasulullah SAW bergerak ke Taif untuk melebarkan dakwah Rasulullah SAW, untuk mencari tempat yang bersedia menerima dakwah daripada Rasulullah. Tetapi yang berlaku sebaliknya, mereka menyambut dengan bukan sekadar menolak, bahkan pembesar-pembesar di Taif ketika itu memanggil kanak-kanak, memanggil hamba-hamba abdi untuk membaling batu pada Rasulullah, melontar batu, dan Rasulullah SAW disebutkan sehingga berdarah, mengalirnya darah daripada baginda Rasulullah itu sehingga basahkan tapak kaki baginda Rasulullah SAW. Itu situasi ketika itu sehingga kan sahabat yang mengiringi Rasulullah SAW itu di kepalanya itu pecah beberapa tempat sebab nak mempertahankan baginda Rasulullah SAW. Itu sikit sebanyak gambaran ketika sebelum dan sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz. Allah Ta'ala memulakan surah Al-Isra dengan menyebut Subhanallah. Memang kebiasaannya orang-orang Arab apabila nak menyatakan sesuatu perkara yang ajaib, maksud ajaib itu perkara yang di luar kebiasaan adat kita, mereka akan memulakan dengan mengucapkan Subhanallah. Jadi satu tafsiran yang disebut oleh Al-Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, dia katakan bahawasanya tasbih di sini untuk isyarat bahawasanya perkara yang akan dinyatakan selepas daripada tasbih ini adalah perkara yang ajaib, yang keluar daripada kadar kemampuan manusia biasa. Tetapi Tuan Syekh juga bawa satu lagi tafsiran yang menyebut bahawasanya tasbih di sini adalah menyucikan Allah. Bila disebut Subhanallah, Subhanallah maksudnya kita menyebut Maha Suci Allah daripada segala kekurangan dan segala perkara yang tidak layak bagi Allah. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala memulakan tasbih ini sebab sudah bersedia dengan penafian dan juga pendustaan orang kafir Quraisy, yakni Maha Suci Allah daripada melantik seorang rasul yang dusta. Jadi bila disebut Subhanallah itu, di samping membawa makna perkara yang akan berlaku inilah perkara yang ajaib, dan Maha Suci Allah daripada melantik seorang rasul yang pendusta, yang berdusta terhadap apa yang dikhabarkan daripada peristiwa yang berlaku pada malam Isra dan Mi'raj. Itu secara lebih kurangnya lah Ustaz, sebagai perkongsian pembukaan kepada kita pada hari. Baik, Alhamdulillah. Rakan Usrah, maknanya Al-Fadhil Ustaz tadi membawa kita untuk memahami, dan ini yang saya risau ni ya, bila disebut huzni, kita tak huzni pun ya, kita tak sedih pun, dan bila disebut wafatnya ataupun meninggalnya Siti Khadijah, kita tak rasa apa pun ya, kita tak ada, bukan sekadar tak rasa, kita tak berusaha pun nak rasa apa pun dalam hati. Sedangkan Nabi mengalami kesedihan yang bersangatan ya, bersangatan, sehingga dalam balaghah Quran ya, kalau disebut hazni itu sedih, tetapi huzni itu sedih yang bersangatan. Maknanya kita nak cuba rasa sekarang ni bagaimana sedih yang bersangatan ketika kita mendengar bahawa kewafatan Siti Khadijah, kemudian kewafatan Abu Talib ya, yang saya lihat adalah lebih faham kita dengan tahun ke-10 ini. Sebenarnya kalau kita usahakan, kalau kita tengok apa yang berlaku 3 tahun sebelum itu ya, kadang-kadang kita tak dapat rasa sangat lagi, kita tak boleh rasa kenapa tumbang secara dekat ataupun jatuh wafat kedua-dua yang Nabi sayang ya. Abu Talib jatuh sakit dan kemudian di rumahnya dan menghembuskan nafas yang terakhir. Kemudian Siti Khadijah di bulan Ramadan menghembuskan nafas yang terakhir. Kerana kita dapati pada tahun itu ya, kalau pada bulan Ramadan kita tengok, kita undur, berlaku sesuatu peristiwa pada bulan Jamadil Akhir kan, bagaimana seluruh keluarga Nabi yang di pulau di Syi'ib Abi Talib
pada ketika itu dilepaskan daripada pengepungan yang berlaku selama 3 tahun. Ya, 3 tahun. Dan pengepungan ini kita sekali lagi kita tak rasa. Saya selalu rasa kita ni tak sama macam Uwaisul Qarani, ya. Walaupun saya hanya berceritakannya tanpa perlu pun kita mengikut dia sebab dia ada level dia yang tersendiri. Saat orang berlari dan bagi tahu Rasulullah berdarah, bercucuran darah, baju Nabi lencun, memancut darah, dan Uwais tanpa sedar dia mengambil batu dan menghentakkan batu ke mulutnya sampai pecah berdarah, terpancut darah. Orang tanya, kenapa wahai Uwais? Dalam keadaan menggigil kesakitan, dia kata, aku nak rasa sedikit apa yang dirasai oleh Rasulullah. Maknanya berusaha untuk rasa. Kita tak disuruh buat begitu, ya. Saya ulang sekali lagi. Dia kena ada macam jangan tiru aksi ni di rumah. Ini kisah sahaja dan tak pernah pun disuruh kita mengikut. Tetapi kita dengar Nabi, ya Allah, duduk bagaimana Nabi dikepung, ya Ustaz, kan? Selama 30 bulan. Ya, sejak daripada Muharram tahun ke-7 lepas pada tahun bulan Jamadil Akhir, untuk dibebaskan daripada pengepungan tersebut, yang dengan selama pengepungan tersebut Nabi tidak punya apapun makanan akhirnya. Siti Khadijah hanya mampu taburkan ataupun menghidangkan kepada Nabi pucuk-pucuk tumbuh-tumbuhan untuk dikunyah oleh keluarga Nabi SAW. Sebab tu kalau kita berjalan sampai ke Taif, kan, bukan sekadar kisah Taif itu yang kita ceritakan tentang kesedihan Nabi. Kita semayang di masjid Ibnu Abbas sebagai contoh, kan. Dan Ibnu Abbas itu, kalau dalam sejarah, seluruh 30 bulan yang penuh sengsara itu, hanya ada satu hari mereka yang bergembira. Seluruh khaimah bersorak, bergembira, ialah pada hari lahir Ibnu Abbas dalam pengepungan tersebut. Baik, semua yang dikasih dan Ustaz sebutkan tadi tentang bagaimana keadaan Nabi pula di Taif. Ya, dalam Sahih Muslim menceritakan bahawa Sayyidatina Aisyah berkata betapa dahsyatnya Nabi di medan Uhud. Dalam gambaran yang kita katakan, ketika baju besi mengokot dan mengoyak kepala Nabi dan mengalir darah penuh pada muka Nabi. Pin baju besi meradak rahang, terpancut darah baju Nabi, lencun dengan darah Nabi sallallahu. Dan Sayyidatina Aisyah kata, masa mungkin ada hari yang lebih dahsyat. Dan Nabi kata ada hari yang lebih dahsyat. Dan nama Nabi namakan hari itu adalah hari Aqabah. Dan Nabi sebut tentang Abu Al-Yalilu, ya, dalam kisah bagaimana dia yang menghalau Nabi keluar daripada rumah, bagaimana para hamba semua ini. Maknanya Nabi bukan sekadar kesedihan yang bersangatan, tetapi hadiah yang diterima oleh Nabi ketika Nabi ke Taif pada ketika itu. Dan semua gabungan inilah Ustaz, kan, yang menyebabkan bahawa Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bahasa kita pada hari ini, ketika seluruh pintu-pintu ditutup, pintu langit mula terbuka. Ini berita baik untuk kita sebenarnya, ya. Kerana kesedihan yang kita juga tanggung sebenarnya, kerana himpitan dan kesakitan yang datang daripada dunia, sebenarnya Allah sedang membuka pintu langit untuk kita mula menoleh, dan kemudian saat itu kita mula merintih dan bercakap pada Allah. Baik, Ustaz pasti juga ada sesuatu yang Ustaz nak kongsikan daripada apa yang Ustaz Nur Azam telah sebutkan sebentar tadi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Zurambi, dan juga terima kasih Ustaz Nur Azam, DJ Mona dan semua rakan-rakan usrah kita. Alhamdulillah, saya kira satu perkara yang penting untuk kita petang ni tahu ialah berkaitan Isra' Mi'raj tadilah, macam Ustaz Nazam sebutkan tadi. Satu benda yang perlu kita tahu, Nabi SAW diberikan 3 ujian kesedihan dengan kewafatan Khadijah, kewafatan Abu Talib, dan juga dakwah Nabi di Taif yang tidak diterima pada waktu tu. So mungkin kita tertanya-tanya kenapa Allah berikan kepada Nabi itu sampai tahap macam tu sekali, kan? Padahal Nabi SAW ini boleh minta aja pada Allah untuk bagi je penduduk Taif itu beriman, ataupun mungkin boleh hold lagi Khadijah ataupun Abu Talib, boleh panjangkan umur. Tapi itu sebenarnya adalah isyarat bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang nak berjaya dia mesti lalu benda ni. Maksudnya kena lalu benda-benda yang ujian ini. Usri, maknanya kesusahan. Sebab dalam keadaan kita tahu 3 tahun kemudiannya baru berlaku peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita katakan bahawa Nabi SAW turun daripada Isra' al-Mi'raj, bila selepas habis daripada Isra' al-Mi'raj, peristiwa Isra' Mi'raj itu sendiri adalah cerita tentang menggembirakan hati Nabi. Tapi kalau kita fikir balik, macam mana gembira pula Nabi balik, kemudian Nabi dihentam lagi teruk oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada yang Islam kemudian murtad, kemudian dengan sebab Abu Bakar Siddiq mereka beriman kembali. Rupanya itu adalah satu benda yang Allah nak tapis orang yang betul-betul beriman untuk nak berhijrah ke Madinah selepas daripada pasca Isra' Mi'raj tersebut, kan. Tapi kalau kita tengok balik, setiap orang yang betul hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia memang ujiannya agak berat.
Macam kita katakan bahawa orang tu dia ada level dia masing-masing. Kita pun tengok ujian tersebut berat. Tapi bagi orang yang lalui mungkin mudahlah bagi dia kan, pasal dia dekat dengan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ni tidak meletakkan bebanan pada mereka yang memang Allah tahu. Allah tahu mereka mampu untuk menanggung bebanan tersebut. Jadi bila sebut tentang hari kesedihan Nabi SAW, tahun kesedihan itu menunjukkan bahawa isyarat bagi kita, bagi orang-orang yang dalam keadaan dia nak berjaya, ada ujian, mesti ada ujian, dan caranya adalah untuk kita bersabar dengan ujian-ujian yang Allah bagi, akan datang kejayaan selepas daripada itu. Ya, seolah-olah macam satu peraturan yang kita kena faham, ya, bahawa untuk berjaya kita kena melalui satu proses yang namanya ujian. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan ahli usrah untuk petang ini. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda, jom sama-sama jangan berhenti selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sambung kembali bersama Usrah Nurani sebentar saja lagi. Untuk anda terus setia bersama kami di Kembali Inspirasi Kim FM, inspirasi utama anda. Johor Bahru 106.2 FM. Hadiah teragung. Perjalanannya dalam hanya satu malam. Diterima oleh Rasulullah SAW di langit tertinggi. Dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung terus kepada kekasihnya, iaitu Rasulullah. Maka janganlah kita lalai dalam menunaikannya. Hadiah teragung itu ialah solat. Salam Isra' dan Mi'raj daripada Kim FM, inspirasi utama anda. Sekarang disampaikan waktu salawatul maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 22 Rejab 1445 Hijriah 2 Februari 2024. Seperti Kinabalu 6.27 minit malam tahun 6.22. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk perkhidmatan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Adik minum apa? Tea Life, air bubble tea, produk Malaysia tau. Halal ke dik? Mestilah mak. Kilang bubble tea ni ada kat Selangor tau. Tak perlu risau. Belanjalah mak satu. Boleh. Adik pakai aplikasi Tea Life. Senang tau. Mereka boleh hantar terus ke rumah. Macam mana tu? Senang je. Muat turun aplikasi Tea Life dekat telefon, daftar dan terus boleh pesan. Kalau macam tu, belanjalah mak 10. Mak nak bagi dekat jiran sebelah, jiran depan, jiran belakang. Kim FM, inspirasi utama anda. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 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 وبمحمد نبيا ورسولا. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid.
IKIM FM, inspirasi utama anda. Sedang Alhamdulillah, Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini rancangan Usrah Nurani, dan untuk bersama para pendengar boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM untuk petang ini. Bila kita ada logo baru, jangan confuse sebab baru tukar logo baru pada hari ini. Itulah IKIM FM juga, radio IKIM juga yang memancarkan, boleh nampak di FB live pada petang ini. Dan untuk waktu ini Alhamdulillah masih bersama Al-Fadhil Ustaz Ramli Muhammad Razali sebagai nakib untuk petang ini, bersama ahli usrah Ustaz Muhammad Nur Azam bin Bahadur, penolong pengarah Akademi Pemikiran Turath APT, dan juga bersama Ustaz Izmir Faris bin Nur Azlan, pendakwa bebas dan penasyid. Untuk petang ini Alhamdulillah bercakap tentang ibrah Isra dan Mi'raj. Untuk bersama para pendengar, jangan lupa untuk anda share sebanyak-banyaknya untuk kita dapat manfaat bersama ilmu yang terus di caca anda untuk skrin anda insya-Allah pada petang ini. Untuk bersama para pendengar dan Ustaz Ibrah Isra dan Mi'raj, silakan. Allahu Rabbi ya. Semua setuju bahawa sebenarnya peristiwa ini sangat agung, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, dalam pertemuan kami, usrah kami pada petang ini, kami mendapat sesuatu yang Engkau berikan kepada kami semua. Jadi kita cuba nak melihat sebelum, dan tadi Al-Fadhil Ustaz Nur Azam bawa kita kepada betapa duka citanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak tengok mungkin semasa dan mungkin selepas. Kalau selepas tadi Ustaz Izmir pun dah katakan bahawa hujan itu menyebabkan ada di kalangan orang-orang yang dah mula jinak kepada agama, sebab dengan teruknya pergepungan selama 30 bulan tersebut, banyak kabilah yang telah datang kepada Nabi tetapi atas dasar simpati di atas teruknya apa yang ditanggung oleh keluarga Nabi. Namun datang pula Isra Mi'raj, dan akhirnya mereka mengambil keputusan, kata, yalah memang kami simpatikan kau, tapi bawalah cerita, janganlah sampai tak masuk akal ya. Namun ada orang diangkat sebagai siddiq. Saya tertarik tadi sebentar tadi DJ Siti dia buat kan, dan menceritakan bahawa Isra Mi'raj di sana adanya solat. So saya nak letak dalam catatan saya, sebelum huzni, semasa dia akhirnya adalah solat ya, pengajaran-pengajaran yang banyak, dan akhirnya solat, dan kemudian yang akhir itulah siddiq, menjadikan kita itu sebagai orang yang membenarkan. Tadi pun Ustaz Nur Azam dah sebutkan tentang betapa Allah dah letakkan tasbih di awal itu adalah nak merujukkan betapa pembelaan awal kepada Rasulullah di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sebelum Ustaz nak sambung ya, saya teringat ketika Nabi merawat luka Nabi daripada darah yang mengalir pada betis Nabi, antara yang Nabi sebut tentang Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati ya Allah, nak mengadu pada Engkau lemahnya aku ni ya Allah. Dan dalam bait yang dibaca oleh Nabi ada satu perkataan, dan perkataan itu Nabi sebut, ila man takiluni wahai Allah, wahai Allah, kepada siapa aku ni nak diwakilkan wahai Allah. Dan tentunya ia adalah satu benda yang merujuk kepada ketika orang-orang yang berada di Mekah menolak Nabi, ketika ada orang-orang yang berada di Taif menghina Nabi, yang sebelum itu seolah-olah Nabi ini yang menjaganya adalah Abu Talib dan Siti Khadijah. Maka ketika Nabi bertanya soalan tersebut, maka sebenarnya Isra wal Mi'raj adalah jawapan pada Nabi, kerana yang menjaga engkau adalah Allah Subhanahu Wa Taala langsung, dan bukan sekadar garanti itu datang dalam bentuk surat yang dihantar ke rumah, tetapi Nabi dijemput sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat keajaiban daripada setiap petala langit tersebut.
Silakan Ustaz. Baik, sebagai bismillah, terjemuna Al-Fadhil Ustaz Zul dan juga Ustaz Izmir. Seperti mana yang disebut oleh Fadil Ustaz Nakib kita, Isra' Mi'raj ni spektrumnya terlampau luas. Kalau kita nak ambil ibrah itu dengan kadar yang ada ni, mungkin kita boleh fokus kepada beberapa ibrah 1, 2, 3. Cuma yang saya tertarik pada apa yang disebut oleh Ustaz tadi tentang ucapan Rasulullah ketika Rasulullah berdoa pada Allah, ila man takiluni, kepada siapakah engkau akan lepaskan aku, nak beri kepada siapa. Disebut oleh sebahagian pengkaji, antaranya juga disebut oleh Imam Sayyid Muhammad Ali Al-Haddad, Sayyid Muhammad Alwi bin Maliki rahimahullah, dia kata ada hikmah kenapa Allah Ta'ala wafatkan Abu Talib, kenapa Allah Ta'ala wafatkan Sayyidah Khadijah, sebagai isyarat bahawasanya pergantungan kita yang utama adalah pada Allah. Boleh jadi kalaulah berjaya hijrah itu dengan keadaan Abu Talib masih ada, boleh jadi ada yang berkata Rasulullah SAW berjaya sebab ada orang kafir yang tak beriman yang tolong dan pertahankan. Jadi telah menutup kesemua dakwaan dan sangkaan itu. Bahkan untuk kita sebagai orang beriman juga menunjukkan bahawasanya kita mengambil asbab, kita mengambil ikhtiar usaha, tetapi pergantungan kita yang terakhir, bukan sekadar yang terakhir, bahkan permulaan, di pertengahan dan sepenuhnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba saya nak ambil ruang ini untuk kita berkongsi ibrah yang utama sebagaimana disebut oleh para ilmuwan kita tentang ibrah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Yang nombor satu sekali adalah berkaitan dengan akidah. Itulah dari sudut kefahaman kita dan keyakinan kita tentang kedudukan baginda Rasulullah SAW. Dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini menjadi zahir dan sangat-sangat jelas bahawasanya kedudukan Nabi Muhammad SAW adalah semulia-mulia dan seafdal makhluk Allah Ta'ala. Lebih afdal daripada malaikat Jibril AS, bahkan lebih afdal daripada seluruh makhluk Allah. Daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ni yang kita dapat lihat daripada hadis yang pertama, ada sebagian riwayat yang menyebutkan ketika buruk dibawa kepada Rasulullah SAW untuk ditunggang oleh baginda Rasulullah SAW. Buruk itu saya ringkaskan, agak sedikit macam kelihatan agak meliar, sehingga kan disebut oleh malaikat Jibril AS, ala tastahyi, tak malukah kamu wahai buruk? Ini adalah tidak ada yang lebih mulia yang menunggang kamu berbanding hamba Allah yang akan menunggang dia, Rasulullah SAW. Dan kemudiannya apabila dibawa sampai ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa sebagaimana disebut dalam tafsir, disebutkan perkataan Al-Aqsa itu Al-Ba'id, nisbah kepada masjid yang mulia di sisi Rasulullah dan para sahabat yang boleh dicapai oleh sahabat, masjid di Mekah, Baitullahil Haram, dan juga Masjid An-Nabawi. Tentulah Masjidil Aqsa itu yang paling jauh dari kalangan tiga masjid yang utama dari sana. Yang inilah yang paling jauh, nisbah itu dimaksudkan dengan kalimah Al-Aqsa. Ketika sampai ke sana, Rasulullah SAW yang menjadi imam kepada kesemua nabi-nabi yang bersama di masjid tersebut. Jadi menunjukkan ketinggian darjat dan kedudukan baginda Rasulullah SAW. Dan saya tertarik untuk berkongsi apa yang disebut oleh Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah di dalam surah An-Najmu. Kita baca surah Al-Isra', menunjukkan kepada dalil kepada peristiwa Isra', yakni peristiwa perjalanan di waktu malam, yakni di bumi daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan yang menunjukkan kepada peristiwa Al-Mi'raj adalah daripada petikan daripada surah An-Najmu. Dan di sinilah apa Syekh Abdul Halim Mahmud sebut dalam ayat dalam awal-awal surah An-Najm ini menunjukkan tentang pujian Allah Ta'ala terhadap baginda Rasulullah SAW secara sempurna. Yang pertamanya Allah Ta'ala menafikan daripada Rasulullah SAW itu kesesatan. Apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW daripada ilmu pengetahuan dan arahan perintah, kesemuanya adalah cahaya hidayah belaka. Allah sebut ma dhalla sahibukum, sahabat kamu ni, teman kamu ni, saudara kamu ni bukannya seorang yang sesat. Yang kedua yang Allah Ta'ala nafikan daripada amalan Rasulullah perkara yang menyimpang dan menyeleweng. Wa ma dhalla sahibukum wa ma rawa, dia bukan seorang yang menyimpang. Dari segi perbuatan Allah Ta'ala puji Rasulullah, perbuatan Rasulullah bukan perbuatan yang menyimpang. Begitu juga Allah Ta'ala nafikan daripada ucapan Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa, daripada ucapan Rasulullah SAW Allah Ta'ala nafikan dia bercakap dengan hawa nafsu.
Dan surah Allah Ta'ala menafikan daripada hati Rasulullah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Apa yang disaksikan oleh hati bagi Rasulullah bukan perkara yang dusta. Dan Allah Ta'ala juga menafikan daripada pandangan Rasulullah SAW, penglihatan Rasulullah daripada perkara yang zai, yang ini perkara yang menyimpang. Dan Allah Ta'ala menafikan daripada Rasulullah berlaku at-tughyan, melampaui batas. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Kesemua ini menunjukkan kedudukan bagi Rasulullah SAW di sisi Allah Ta'ala dan di sisi para anbiya. Dan juga di sisi kita, sebagaimana saya sebut tadi, kalau Rasulullah sedih, sepatutnya kita pun boleh turut sama, cuba untuk merasai kesedihan dengan sedikit reserve. Saya kata jangan buat yang disebut oleh dia buat seperti yang dibuat oleh Uwais Al-Qarani. Jadi dengan kedudukan bagi Rasulullah SAW itulah sepatutnya kita sebagai umat ini bersyukur, berterima kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Dan salah satu cara kita berterima kasih, tidak boleh kita lepas daripada ucapan selawat. Sebab ucapan selawat itu bersempena dengan hari Jumaat ni, kita masih belum lalu maghrib lagi. Kita berselawat tu maksudnya apa? Kita minta, ya Allah berilah sebaik-baik ganjaran kepada Rasulullah SAW dengan apa yang telah Rasulullah beri kepada kita. Itulah khulasah daripada lafaz selawat kita. Ya Allah, berilah rahmatmu dan angkat darjat Rasulullah SAW. Jadi itu yang pertama, pengajaran di sudut akidah adalah kedudukan bagi Rasulullah SAW di sisi Allah dan juga di sisi kita yang perlu kita faham. Wallahu a'lam. Masya-Allah ya. Baik, sangat menarik. Saya kira rakan usrah yang saya kasih sekalian ya, perjalanan yang dia menuju, mungkin perjalanan itu mungkin sepantas, bukan sepantas, lebih pantas daripada Halilintar itu sendiri, dan daerahnya begitu luas ya, namun sasarannya balik ke dalam hati. Bila sebut akidah kan, maknanya seluruh gambaran perjalanan itu dia adalah masuk ke dalam hati kita tentang satu aspek keimanan yang sangat penting. Dan aspek inilah yang perlu dilihat, dan pastinya bukan dengan mata kasar tetapi dengan mata hati kita. Dan Ustaz sebutkan tadi tentang betapa kalau kita nak lihat perjalanan ini, kalaulah kita tak dapat nak rasa lagi dengar Isra Mi'raj, tapi rasa macam kita makan nasi masa demam kot ya, makan tapi tak rasa kan, makan makanan yang selama ni sedap tak rasa. Macam itulah mungkin kita mendengar Isra Mi'raj tapi tak rasa yang Allah sedang memuliakan Nabi. Ya, tak rasa dalam hati kita kisah tu hebat, tapi dalam hati kita tak rasa pun mulia pada Nabi. Masa kan tidak ya, Nabi macam Ustaz katakan tadi, Isra, kalau kita nak pecah duakan dia, Isra Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dan tunjukkan kepada Jibril supaya Nabi mengimam para Nabi, sebagai satu simbolik ataupun satu petunjuk bahawa Nabi-Nabi ni adalah manusia yang paling mulia. Ya, kalau nama manusia makhluk Allah, satu juzuk makhluk Allah namanya manusia. Dan manusia paling mulia adalah Nabi-Nabi. Tak ada orang yang lebih mulia pada Nabi. Tak ada siapa pun akan usrah kata, ni mulia lagi pada Nabi, siapa sebutlah seorang Nabi. Tak ada. Tetapi sebegitu Nabi-Nabi yang mulia, bila Nabi ditunjuk menjadi imam, maknanya Nabi itu lebih mulia daripada seluruh Nabi-Nabi, dan Nabi itu mulia pada seluruh manusia. Namun bila sampai ke Mi'raj, ya, yang tadi Ustaz katakan, sekarang kita lompat kepada suratul Najm. Ya, kalau tadi dalam suratul Isra hanya sebuah gambaran perjalanan kalau segi makna Isra itu sendiri kan, tetapi An-Najm telah tentang ketinggian bintang-bintang yang ada. Maka ketika itu sampai ke Sidratul Muntaha, dan saat itu Jibril menyebut kepada Nabi, aku tidak boleh melepasi satu batas. Artinya kalaulah di luar batas makhluk lain, malaikat yang disebut muqarrabin, namun malaikat muqarrabin sampai satu tahap berkata pada Nabi, aku tidak boleh melepasi batas ini. Nak beritahu kepada kita, mesej yang disampaikan ulama kepada kita, betapa tingginya Nabi, lebih tinggi daripada Jibril itu sendiri, lebih tinggi daripada Jibril yang disebut sebagai malaikat muqarrabin. Ni yang anak risau dia, takut dengar tapi tak rasa lagi. Hebatnya Nabi. Dan kerana itu Ustaz sebutkan tadi, dengan semua pujian Allah yang tentang dibagi tentang tak sesatnya Nabi, apa dia buat, apa yang Nabi bicarakan, apa yang berlalu dalam diri Nabi, apa yang dilihat dan didengar oleh Nabi, semua itu diberi pujian oleh Allah. Saya takut rasa kita tak sampai untuk kita cakap pada petang ni, wahai Allah, syukurnya aku menjadi umat Rasulullah. Ya Allah, terima kasihnya ya Allah, aku ini tiba-tiba terpilih menjadi umat kepada Rasulullah, dan lebatlah selawat salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad. Baik, Ustaz Izmir, silakan Ustaz nak mula macam mana? Biasa DJ Mona dia ada request tu kan,
Ustaz. Boleh. Sebelum mungkin Ustaz nak share apa benda, mungkin tolong. Saya ingat sebelum kita nak kongsikan sikit berkaitan dengan Ustaz sebutkan tadi, semasa perjalanan tersebut saya nak bawakan satu zikir yang memang biar kita rasa sikitlah bahawa Allah yang ada dalam hati kita. Saya nak bawa zikir hasbi rabbi, Ustaz. So maksudnya kalau kita zikir hasbi rabbi jalallah ni, boleh kita rasakan bahawa Allah saja dalam hati kita, sebagaimana Nabi betul-betul mengharapkan kepada Allah pada waktu tahun ke-10 kenabian berlakunya, tahun kesedihan dan juga Isra dan Mi'raj itu, insya-Allah. Jadi sama-sama kita hayati zikir ini, dan yang tengah mandu boleh sama-sama zikir sama saya, insya-Allah nah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tidak ada yang ada dalam hati kita melainkan Allah saja, Ustaz. Tapi bila sebut berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj tadi, bila sebelum berlakunya peristiwa Isra Mi'raj, saya nak bawa satu je supaya kita dapat rasa apa dia sebenarnya yang kita selalu dengar tiap-tiap tahun Isra Mi'raj ni. Saya ingat kalau kita dah umur 40 tahun, 50 tahun, 50 kali dah dengar cerita ni tiap-tiap tahun. Tapi apa yang berlaku kepada kita ataupun sejarah Nabi SAW itu semuanya adalah sekadar simbolik buat umat Nabi Muhammad SAW. Sama dengan Hijratul Rasul. Nanti Muharram kita akan ceritalah tentang penghijrah Rasul. Itu adalah simbolik buat kita umat Nabi Muhammad. Juga sama berlaku peristiwa Isra Mi'raj. Ketika mana kita lihat bila berlaku dalam riwayat Sahih Bukhari berkaitan dengan dada Nabi dibelah. Ini satu simbolik, bukan bermaksud hati Nabi itu kotor. Kan kalau kita tengok Nabi SAW ketika mana umur dia 5 tahun pun telah dibelah sekali. Tapi bila berlaku peristiwa Isra Mi'raj lagi sekali dibelah. Kenapa berlaku macam tu? Sebab tu ulama-ulama dia menyebutkan bahawa bukan sebab hati Nabi kotor, tetapi dia simbolik bagi kita. Kerana peristiwa Isra Mi'raj matlamatnya adalah untuk nak mendapatkan solat. Yang solat yang Ustaz sebut tadi itu, yang hujungnya adalah solat. Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad, macam mana kita nak rasa? Rasanya adalah ketika mana kita nak solat itu tidak boleh hati kita kotor. Sebab bila hati kita kotor, kesan daripada solat yang kita buat tu dia tidak akan ada. Hanya mungkin ibrah yang kita boleh ambil. Sebab Allah sendiri sebut dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa masih lagi ada orang yang solat tapi masih lagi buat maksiat, masih lagi mengumpat, masih lagi mencuri, macam-macam. Sebab apa? Something wrong dengan solat dia ataupun diri dia sendiri itu. Dan sebab itu kalau kita tengok isyarat yang menunjukkan Nabi SAW dibelah dada itu ialah menunjukkan bahawa sebelum kita nak bertemu dengan Allah untuk solat tu sendiri, maka cubalah perbaiki hati kita daripada sifat-sifat mazmumah tu, buang dulu.
Mana kadang kita dalam solat pun kita ada dengki, kadang dengki dengan orang sebelah, dengki kalau muslimat, dengki orang sebelah beli telekung baru, kadang makmum dengan imam pun dia dengki Ustaz. Imam baca panjang dia dengki, tapi sekarang ni masa panjang kan, maksudnya masa dah lewat, selalunya memang imam diminta untuk habis awal. Seperti semua kan. Tapi bila sebut berkaitan dengan hati, dia ada kaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Itu bila Allah sebut dalam surah Al-A'la tu kan, dalam qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allah kata dalam keadaan beruntunglah orang-orang yang menyucikan hati, walaupun dalam tafsir sebutkan tu syirik. Tetapi menyucikan ini, tazakka ini Allah sebut dahulu, baru Allah sebut di hujungnya wa dzakara isma rabbih fasalla. Fasalla tu di hujung. Tapi bukanlah maksudnya saya tak nak solat lah Ustaz pasal saya hati kotor. Bukan, maksudnya dia mesti kena solat juga. Sebab bila dia solat itulah yang akan mencorakkan hati dia bagaimana, dan terus solat dan terus solat dan terus solat. Dan matlamat sebenarnya Isra Mi'raj itu adalah untuk memang membersihkan hati orang yang bersolat itu. Sebab itulah Allah biarkan Nabi SAW itu diperjalankan. Sebab sebelum daripada ni memang Jibril alaihissalam yang menghantarkan wahyu. Tapi kenapa bila wahyu solat ini Allah mempergerakkan Nabi tidak melalui perantaraan Jibril? Sebab solat itu adalah connection kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perantaraan dengan mana-mana makhluk, melainkan kita sendiri yang mesti connection dan hubungan kita dengan Allah. Itulah yang perlu dijaga. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Saya kira rakan usrah, patutlah Nabi Allah Ibrahim gelarannya Khalilullah, ya. Khalil ni maknanya masya-Allah yang sangat rapat dengan Allah. Doanya yang dipanjat sehingga orang rakamkan dalam Al-Quran adalah Rabbi ja'alni muqimas salah. Wahai Allah, jadikan aku ini orang yang muqim as-salah. Ya, jadikanlah aku ni orang yang dirikan solat. Kita pun tak pernah doa. Kita ni yang tak Khalil ni pun tak pernah doa, sebab aku dah solat. Aku dah solat, kenapa nak perlu minta doa lagi supaya aku ni jadi daripada orang yang mendirikan solat, ya. Dan kemudian wa min dzurriyyati, dan daripada zuriatku ya Allah, ya. Tadi Ustaz dah saya Izmir dah bawakan kepada kita betapa solat itu hakikatnya adalah satu syariat, itu kita terima. Namun di sebaliknya itu ada begitu banyak rahsia-rahsia yang lain, di antaranya adalah soal penyucian, ya. Sebab itulah muqaddimah perjalanan Nabi itu adalah di belah dadanya. Itu muqaddimahnya. Kisah dalam hadis kita tengok bagaimana Hani, Nabi di Hani dan segala macam. Nabi dibawa keluar sampailah dekat Zamzam. Baik, semua itu rakan usrah yang dikasih sekalian, maknanya adalah soal penyucian hati, penyucian hati, penyucian hati. Dan sebab itulah solat kita dimulakan dengan wuduk, tak boleh main langgar masuk saja kan. Kita suci daripada hadas terlebih dahulu, daripada hadas besar. Kemudian kita nak hilangkan hadas yang kecil dengan kita sama-sama berwuduk, supaya dengan air tersebut memberi kesedaran kepada kita, ya, bahawa kamu tak akan boleh masuk kepada Allah dalam keadaan hadas, maksudnya dalam keadaan kotor, dalam keadaan kamu tu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini juga sesuatu yang berlaku pada kita. Kita selalu melihat signal tetapi tak faham makna signal, kan. Kita tengok warna merah ketika traffic light, kita pun kagum dengan lampu dia, cantik pula merah tu kan. Tengok pula warna hijau, cantik pula warna hijau. Warna kuning, dah bukan warna kuning itu kamu kena fikir. Bila kamu nampak hijau, kamu kena berhenti. Kamu nampak hijau, nampak merah, kamu kena berhenti. Sebab memang DJ Mona sebab dia biasa kat Mesir kan. Kat Mesir kan kadang merah hijau dia tak perasan. Main langgar je kan, kat sini tak kan. Tapi kita tak faham. Maksudnya dalam ada sebahagian yang meriwayatkan tentang hadis kursi, Allah menyebutkan ajibtu, aku hairan pada mereka yang yatuhuru bil ma ghairu tahirin fil qalb, yang membersihkan dengan air tetapi tak bersih pun hati mereka. Maknanya pembersihan tadi kita tak nampak bahawa solat ini pembersihan hati. Alangkah indah kalau bermula solat maghrib ni kita dah mula cakap pada diri sendiri, solat ini adalah untuk aku memproses diri aku. Dan benda yang sama Ustaz kan, apabila dalam Isra Mi'raj ada dua kalimah masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada dua masjid. Dan masjid itu sifatnya, kalau Allah ceritakan tentang masjid yang pertama, Masjid Quba, Allah kata la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah menyebutkan tentang dalamnya ada lelaki-lelaki yang suka untuk yatatahharu.
Allah terus jawab, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka orang yang membersihkan dirinya. Jadi seolah-olah kita buat tadi Ustaz nampak di soal akidah, sebab memang ulama pun kata kalaulah asas ilmu ni ialah akarnya akidah, buahnya adalah akhlak, ya. Merasai bahawa kita penyucian hati itu, tazkiyatun nafas itu adalah merupakan buah yang patut daripada akidah yang mantap tadi. Baik, kita masih ada masa. Ustaz mungkin melihat sudut lagi yang kami nak tengok selain daripada akidah yang Ustaz sentuhkan tadi tentang Nabi. Baik, saya nak sambung sikit apa yang disuruh Ustaz Fadil Ustaz Izmi tentang isyarat daripada terbelah ataupun dibelahnya dada dengan Rasulullah SAW, sebab diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam fanazala Jibril fafurija sadri, dibelah dadaku, dan summa ghasalahu fafaraja sadri, maka Jibril belah dadaku, summa ghasalahu bima zamzam, kemudian dibersihkan dengan air zamzam, summa jaa bi tastin min zahab, dibawa satu bekas air yang bekas daripada perak, daripada emas, mumtali hikmatan wa imanan, penuh padanya hikmah dan iman. Fa afraghahu fi sadri, lalu dituang dan dilimpahkan ke dalam dadaku, summa atbaqahu, kemudian ditutup. Al-Imam Abdul Halim Mahmud rahimahullah memberi isyarat bahawasanya permulaan jalan daripada peristiwa belah dada Rasulullah. Tadi betul macam Ustaz Izmi sebut tadi, hati Rasulullah dah bersih, Rasul sempurna, tapi ini adalah isyarat kepada umat. Sebelum kamu nak berjalan sampaikan diri kamu pada Allah, bahkan sepanjang perjalanan kita untuk sampai pada Allah, mesti bermula dengan taubat terlebih dahulu. Pembersihan hati bagi umat adalah dengan taubat. Pembersihan hati bagi umat adalah dengan taubat, sebab bila kita melakukan dosa, kita beristighfar kepada Allah, akan dihapuskan kesan hitam dosa itu dengan keberkatan istighfar dan permohonan ampun kita pada Allah. Bahkan Tuan Syekh sebut ajaibnya urusan taubat ini ataupun memohon keampunan pada Allah bukan sekadar pada permulaan sesuatu perjalanan, bahkan semua tindakan-tindakan dan aktiviti kita. Kalau kita tengok kalau doa makan, kalau ada doa naik kenderaan, riwayat semuanya akan berkait dengan memohon keampunan. Kalau kita baca doa naik kenderaan, ada riwayat kita minta ampun pada Allah. Kita nak tidur pun kita mohon keampunan pada Allah. Jadi persoalan taubat itulah persoalan yang menjadi satu. Pertama, dia asas, dan yang kedua dia adalah sebagai bekalan perjalanan kita sepanjang kita nak bertemu dengan Allah. Saya nak petik sebuah hadis, contoh bagaimana yang Rasulullah sebut tentang bersihkan hati. Salah satu lagi perkara selain pada kita bertaubat pada Allah, yang disebut oleh seorang ulama tafsir besar zaman kita ni, Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah. Disebut tentang persoalan membersihkan hati. Nak bersihkan hati daripada apa? Yang pertama, bersihkan hati daripada kekufuran. Tentulah itu nombor satu lah. Bersihkan hati daripada kekufuran. Yang keduanya, dibersihkan hati daripada keraguan-keraguan, syubuhat-syubuhat yang menimbulkan terhadap agama Islam. Dengan cara kita belajar, kita mendapatkan jawapan terhadap kekeliruan-kekeliruan kita supaya kita yakin dengan perintah agama kita ni. Dan yang terakhir tentulah bersihkan hati daripada syahwat nafsu kita ni, ke syahwat nafsu dunia, nafsu dan sebagainya. Antara yang disebut oleh dalam panduan praktikal ni, minta izin pada Ustaz dan juga DJ kita baca sikit hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas adalah sahabat yang paling banyak, antara yang banyak berkhidmat kepada Rasulullah SAW daripada kecil. Qala li Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya bunai, wahai anakku, in qadirta, kalau kamu mampu, in qadirta an tusbiha wa tumsi, untuk kamu berpagi-pagian dan berpetang-petang, maksudnya pagi sekali, petang sekali ataupun malam sekali. Laisa fi qalbika, tidak ada dalam hatimu. Maksudnya Rasul isyarat pada bersihkan hati. Buang daripada hati kita. Laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Untuk kamu keluarkan, kamu bersihkan daripada hatimu tu ghishun terhadap seseorang pun, maka buatlah. Disebut oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam syarah masuk ghish adalah perasaan yang menginginkan keburukan kepada sesama saudara. Hasad dengki, marah, tak suka, niat-niat yang buruk terhadap saudara-saudara mukmin itu, Rasulullah kata apa? Wahai Anas, buang. Kalau mampu buang, setiap hari buang. Setiap pagi buang.
setiap petang buang. Maksudnya bersihkan hati kita daripada perkara-perkara yang ni Rasul sebut setiap pagi dan setiap petang. Maksudnya sepanjang masa kita berusaha untuk satu, kita bermohon keampunan daripada Allah, istighfar, bertaubat dari dosa-dosa, dan kita bersihkan hati kita daripada perkara yang disebut sebagai amradul qulub, penyakit hati ini disusun oleh para ulama dalam kitab-kitab tasawuf. Ini pengajaran yang kedua yang berkaitan dengan persoalan tazkiyah, persoalan tasawuf dalam daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pembersihan hati, dengan bersih hati kita daripada dosa, daripada syahwat ini, insya-Allah kita akan makin dekat dengan Allah, naik darjat kita di sisi Allah SWT, sebagaimana naiknya darjat Rasulullah SAW sehingga dibawa ke langit yang tertinggi untuk menerima wahyu daripada Allah. InsyaAllah. Baik, ya, rakan usrah yang dikasih sekalian, sekali lagi kita cuba melihat di sebalik arca ataupun gambaran Isra' Mi'raj itu ada satu benda yang lebih penting daripada apa yang terpapar yang kita nak lihat dengan mata hati kita. Kalau tadi Ustaz Izmir katakan tentang solat adalah tentang simbolik kepada penyucian hati. Maknanya kita nak menyucikan hati, maka Al-Fadhil Ustaz Nur Azam menyebutkan tentang bahawa praktik yang berlaku, sebab kita tak boleh minta, wahai Allah, hantarlah Jibril, ya, bawa pisau untuk belah dadaku dan ambillah mana-mana zam-zam untuk bersihkan dadaku, tuanglah hikmah dan iman, wahai Allah. Tetapi bagi kita, ya, pisaunya, bejana emasnya adalah kalimat taubat itu sendiri. Ya, maknanya kalau kita melihat Isra' Mi'raj tetapi kita tak ada pun terasa nak menambah taubat, maknanya ibrah itu tidak memberi kesan lagi kepada hati kita. Namun benarlah, sebab dalam diri manusia ni bila kita sebut taubat, taubat itu takkan berlaku sebab kalau kita rasa kita ni suci kan, kalau kita rasa kita bersih, kita rasa kita tak ada dosa, kenapa aku nak kena bertaubat? Mungkin kan. Sedangkan Masya Allah, tatkala Nabi Adam turun ke atas muka bumi, kalimat yang sentiasa keluar daripada datuk kita yang pertama adalah, datuk kita semua ni sekarang, kita berkongsi datuk ni, ya, Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah kata qala, kedua-duanya berkata Rabbana zalamna anfusana. Maknanya taubat ni bermula dengan i'tarafna. Ya, kena mengaku dulu. Kita tak mengaku kita bersalah dengan mak kita. Kita tak mengaku kita bersalah dengan suami kita, dengan isteri kita. Kita tak mengaku yang kita ni banyak pengabaian yang sehingga anak-anak kita tak berkenal Allah dengan sebab kita kan. Kita tak mengaku banyak salah yang kita buat. Kadang-kadang kita ni suka merawat luka sendiri dengan kata tak rasa dosa tu, kan? Buat dosa, culas di pejabat mungkin, ambil barang mungkin, tetapi kita cuba it's okay, ni milik orang awam dan sebagai contoh, ya. Maka kita tak pergi pada syarat taubat yang pertama adalah biasa apa saya yang ya Rabbana, pertama sekali adalah i'tarafna. Kena iktiraf dulu, aku ni berdosa wahai Allah. Nak iktiraf tu kena nampak dosa apa aku terlebih dahulu. Dan inilah yang Ustaz sebutkan tadi, di sini perlunya ilmu. Kalau tak ada ilmu, rupanya ya Allah, kita ni hasad kat orang banyak rupanya kan, kita rasa sakit hati kat orang banyak, ya. Sehingga ada ulama menyatakan bahawa kalau orang cerita, katalah orang datang kat saya cakap Ustaz Izmir tu kan, dia dapat beli rumah baru, kita tak rasa apa pun. Ya, Ustaz Izmir tu happy, pindah Sepang dapat rumah baru, mestilah happy kan. Tapi kita yang dengar cerita tak ada rasa apa. Hasad telah ada dalam hati kita. Setara tu bukan macam geramlah dia beli, dah tak payah. Tu dah memang dah mula dah pokok tualang dah tu. Dah mula besar, dah tunggu masa je. Nah, kerana aku akan cerita kat orang, ini duit mana dia ambil ni dan segala macam. Maknanya kalau tak disuluh dengan ilmu tadi yang kata Syekh Abu Hasan Al-Syazili tu kan, yang dikata man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Kalau tak disuluh benar-benar dengan ilmu yang Ustaz Izmi sebut tadi, ilmu tasawuf tadi kan, ramai orang mati dalam keadaan kabair, dosa-dosa besar. Ya, hasad bukan dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, kibir, ya, dengan sebab kibir tu iblis dilaknat oleh Allah, bukan dosa kecil. Tapi kita tak sedar rupanya kibir ada dalam hati kita. Kerana apa? Kita disalut dengan jubah kita, disalut dengan kopiah kita, orang puji-puja kita, maka kita tak sangka bahawa mazmumah. Jadi baik, Masya Allah. Jadi penyucian tadi sama ada dengan taubat dan kemudian penyucian daripada sifat kufur, syubuhat, ya, syahwat, ghish, yang itulah sebenarnya perjuangan seorang mukmin sebenar, ya, supaya
maqam yang tinggi yang Allah angkat kepada Nabi sampai kepada kita dengan sebab kita buat benda yang sama dengan kita membersihkan hari demi hari ya. Rish ni kadang-kadang bukan dengan orang lain pun, dengan orang dekat dengan kita kan, rasa tak nampak kebaikan yang ada pada anak kita, pada pasangan kita, dan inilah rakan usrah pada rakan pejabat kita. Jadi kita cuba latih insya-Allah dengan berkat musafir Nabi itu yang sangat luar biasa, maka luar biasakan dalam hati kita. Ustaz Mir juga pasti nak menambah berkongsi insya-Allah. Mungkin sikit juga masa yang di hujung ni saya nak sebutkan, bila mana habis berlaku Isra' dan Mi'raj itu, kita nak ambil daripada sudut figura yang memang betul-betul sama-sama dengan Nabi, itulah Abu Bakar Siddiq. Yang mana Abu Bakar inilah yang membenarkan peristiwa berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, sebab diriwayatkan memang Abu Bakar tak ada waktu Nabi ceritakan di Hijr Ismail tu. Jadi pada ketika itulah mereka ni nak dengar daripada Abu Bakar. Mana Abu Bakar ni betul-betul percaya tak dengan peristiwa itu. Sehingga mereka kata, wahai Abu Bakar, kawan kau ni dah kata dah, Muhammad ni kata dia pergi ke Palestin dan dia naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit pula. Hari ni balik dah. Abu Bakar kata, kalau itu yang dia kata laqad sadaq, itu betul lah tu. Dia kata, Abu Bakar senang betul kau percaya? Abu Bakar kata, kalau lebih pada itu pun aku percaya. Maksudnya, saya nak bawa pada kita ujung ni, apa saja yang dibawakan oleh Nabi untuk kita, apa yang ada dalam Quran, yang Allah berikan kepada kita, maknanya kita semua kena benarkan. Maksudnya setiap apa yang diperintahkan kepada kita bukanlah maksud, oh itu zaman Nabi je, itu zaman sahabat je. Tak ada. Itu semua adalah kita kena benarkan apa yang dibawakan oleh Nabi, apatah lagi yang ada dalam Quran dan juga yang dibawakan sunnah Nabi SAW. Maka kalaulah kita benarkan apa yang dibawakan oleh Nabi dan juga apa yang ada dalam Al-Quran, maka kita juga boleh digolongkan sebagai As-Siddiq. Tapi bukanlah sebagai title makam Abu Bakar As-Siddiq, itu makam yang lebih tinggi. Tapi maksudnya kita juga boleh digolongkan sebagai ada ke arah untuk membenarkan apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Wallahualam. Baik, Masya Allah ya, rakan usrah yang saya hormati. Nampaknya Ustaz Izmir dia tahu je nak pergi kat mana ya, sebab kita nak habiskan. Maknanya sebab tadi kita kata 3S tadi kan, maka S yang akhir tu bukan hanya berlaku pada Sayyidina Abu Bakar. Kita nak berlaku juga yang sama, walaupun kita tahu mustawa dan kedudukannya tak sama, sebab Nabi pun telah menyebutkan tentang ketinggiannya iman yang ada pada dalam dada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namun rakan usrah, apa yang kita dengar atau apa saja kebenaran yang datang dalam Al-Quran, apa saja kebenaran yang datang dalam hadis, apa saja kebenaran yang datang dalam kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama kepada kita, dan kita benarkan dalam hati kita. Ya, kita benarkan dalam hati kita. Kita buang segala mungkin rasa kesombongan, rasa kita ni kadang-kadang rasa tahu lebih mungkin kadang ya. Jadi apa yang kita kena buat rakan usrah ialah kita sama-sama untuk membenarkan, dan proses pembelajaran itulah yang sebenarnya ya. Sebab itulah Nabi menyebut ni motivasi untuk kita lah ya, dan juga rakan usrah yang bersama, kalau kita nak duduk di martabat orang yang tinggi kedudukan ya, sebab dalam agama ni hanya satu benda Nabi kata yang akan mengangkat martabat seseorang ya, dan Nabi maksudkan adalah sebab Nabi tanya pada Muaz bin Jabal kan, dalam dialog Nabi yang panjang itu, ala adulluka bi ra'sil amr wa amudihi wa dirwati sanamih. Apakah benda yang akan mengangkat tinggi satu perkara? Maka yang mengangkat tinggi satu perkara namanya adalah jihad. Dan orang yang berjihad disebut mujahid. Dan kalau kita nak menjadi seorang mujahid, maksudnya orang yang berada pada darjat yang tinggi, maka tidak lain tidak bukan adalah kena menjadi seorang yang menuntut ilmu ya, dahagakan ilmu, yang nak mencari ilmu. Sebab semua benda tadi kita tak akan nampak kalau tak disuluh dengan ilmu. Maka ilmulah yang kita perlukan, sebab di sebalik ilmu itulah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu itu, dan di sebalik ilmu-ilmu itu sebenarnya hakikatnya adalah hidayah dan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harap amin ya rabbal alamin ya. Baik rakan usrah yang saya muliakan, sedar tak sedar ya, saya pun terkilat juga sebab kita Isra' Mi'raj tapi tak sempat pula nak naik burak rasanya kan, nak naik bersama dengan Nabi dalam perjalanan yang sangat hebat. Nabi berhenti sebentar di beberapa tempat sebelum sampai ke Masjid Aqsa dikatakan ya, dan naik menaiki
tangga-tangga langit tersebut. Namun apa yang kita nak, kita harap Allah berikan sesuatu dalam hati kita. Yang penting adalah Allah membuka pintu-pintu hati kita. Terima kasih Ustaz, akan datang, teruskan berjuang. Ustaz Izmir juga teruskan berjuang, dan rakan-rakan Uslah yang saya muliakan, teruskan kita berjuang dalam mengangkat tinggi darjat agama kita ini, kerana kita nakkan keselamatan bukan hanya di dunia, tetapi kita nakkan ketenangan dan keselamatan kita semua menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan tadi saya tengok satu posting yang saya rasa masya-Allah, bila kedua-dua Ustaz Izmir, Ustaz Nur Azam sebutkan tentang sebenarnya semuanya tentang hati kan, penyucian hati. Perjalanan itu adalah satu benda yang kita nampak, linuriyahu min ayatina, yang Allah nak tunjukkan tentang ayat Allah, tanda Allah Subhanahu wa taala. Saya mendengar satu kisah, saya pernah sebut kisah ni, tapi secara lebih spesifik, apabila sesuatu ibrah itu menjadi sangat besar tetapi amat malang sekiranya kita tak nampak, dan kerana tak nampak itu adalah mata hati, maka saya nak kongsi apa yang berlaku kepada seorang manusia yang di Belanda, ya, seorang bekas ahli parlimen Belanda, muda orangnya, dan sepanjang perjuangan dia, misi perjuangannya ketika menjadi ahli parlimen adalah nak memastikan bahawa jangan ada Islam di bumi Belanda. Kerana pada dia Islam adalah racun, Islam adalah asas penipuan, dan dia berjuang untuknya. Dia berjuang, dan sehingga dia membulatkan tekad untuk menulis satu buku, dan tajuknya khusus anti-Islam. Dan oleh kerana dia mula nak menulis, dia kena mencari banyak bahan. Ya, sebab kita tak boleh menulis satu buku, melainkan kita kena membaca, dan kemudian kita tumpahkan bacaan kita tu pada apa yang kita tulis sendiri. Sampailah dia kata, sebab dia sendiri telah melompat, membuat pencarian rohani yang dalam daripada satu agama ke satu agama. Namun dia tetap percaya bahawa Islam adalah sebuah agama penipuan. Tetapi pembacaan tersebut, sebab apa yang dia percaya ialah bukan apa yang ada pada agama itu sendiri. Namun sangat menarik hidayah Allah Subhanahu wa taala, rakan usrah yang saya kasih sekalian, dia kata berlaku satu hari ketika di hadapan meja dia tu buku begitu banyak dan jatuh, rak dia runtuh. Ya, rak dia runtuh. Ketika rak dia runtuh, di antara buku tersebut duduk di atas sekali adalah Al-Quran, dan terbuka pada surah Al-Hajj, dan mata dia tepat kepada ayat yang ke-46, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi untuk melihat? Kerana yang buta bukanlah mata-mata mereka, tetapi yang buta adalah hati-hati mereka. Terjelepuk dia terduduk, dia merenung ke dalam diri. Aku dah lihat semua daripada bumi dan alam ini, dia kata, tetapi rupanya mataku tak nampak kerana butanya mata hatiku. Rakan usrah, siapa dia pada hari ini? Siapa dia Joram van Cleveren hari ini? Seorang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang yang sangat benci pada agama, seorang yang sangat benci pada Rasulullah, tetapi pada hari ini seorang yang sedang menyampaikan ajaran agama ini, kerana tidak lain dan tidak bukan, saat pintu hati terbuka, kebenaran menyerbu masuk, maka wahai Allah, kami juga ahli usrah, wahai Allah, kebenaran janganlah engkau tutup daripada mata hati ini, wahai Allah. Janganlah engkau butakan mata hati kami daripada melihat keagungan dan kebesaran yang engkau telah perlakukan kepada Rasulullah. Jadilah kami orang bertaubat, jadikanlah kami orang tegak mendirikan solat, jadikanlah kami orang yang sentiasa dahaga pada satu benda yang namanya ilmu, wahai Allah. Semoga kami diangkat darjat seperti apa disebut Ustaz Nur Azam sebentar tadi, seperti terangkatnya darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian untuk petang ini, dan untuk waktu ini Ustaz, kita ingin mengakhiri Usrah Nurani bersama doa Ustaz. Semoga Ustaz pimpin doa la'alla saat ijabah. Tafadhal Ustaz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد التائبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا وأشفي به أمراضنا ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Allah, kami ingin nyatakan ketika bumi ini dipenuhi dengan suara datuk kami Adam dan Hawa, mereka menyebut kepadamu, wahai Allah, Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, pada saat yang istijab doa ini, wahai Allah, kami menyebut kepadamu, wahai Allah, kami ini menzalimi diri kami sendiri, wahai Allah. Dan seandainya engkau tidak memberikan keampunan kepada kami, wahai Allah, nescaya tentu-tentunya kami menjadi orang-orang yang rugi. Maka wahai Allah, terimalah keampunan kami, terimalah taubat kami ya Allah, berilah keampunan buat kami ya Allah. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, jadikanlah kami sentiasa tegak mendirikan solat ya Allah. Seorang Nabi kekasihmu yang sangat dekat denganmu, wahai Allah, tetapi berdoa sambil menangis, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang benar-benar tegak mendirikan solat, dan daripada zuriatku masa tidak kami menadah tangan dan mendoakan perkara yang sama, wahai Allah. Kami solat tetapi hati kami penuh alfa dan lalai. Kami solat wahai Allah tetapi hati kami tidak bersama dengan pergerakan solat kami. Kami solat ya Allah tetapi hati kami tidak bersama dengan lidah kami, wahai Allah. Maka jadikanlah berkat doa petang ini ya Allah, kami tegak mendirikan solat seperti tegaknya ya Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai Allah. Dan jadilah anak kami ya Allah tegak mendirikan solat seperti Nabi Ismail yang didoakan ya Allah. Dan anak-anak kami adalah Ismail itu, wahai Allah. Wahai Allah, janganlah kami ini jadi daripada orang yang terpilih, daripada menghadapi kerugian kerana termasuk dalam orang yang melalai-lalaikan solat, wahai Allah. Wahai Tuhan kami, berilah berkat pada setiap yang menadah tangan pada saat ini ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang tertimpa masalah, selesaikan masalah kami. Ada di kalangan kami yang sedang berhadapan dengan masalah keuangan yang sangat berat ya Allah. Maka ya Allah, berilah rezeki yang melimpah ruah ya Allah. Ada di antara hati yang kian terjarak dengan orang yang disayangi ya Allah, satukanlah kembali hati-hati itu, wahai Allah. Ada anak-anak kami yang tidak menoleh lagi kepada ayah-ayah dan ibunya, wahai Allah. Ya Allah, satukan hati mereka dengan hati kami, wahai Allah. Wahai Allah, ketika umat Islam dalam keadaan berpecah ya Allah, ketika umat Islam tidak merasai manisnya kasih sayang seperti manisnya Ansar dan Muhajirin, kau campaklah rasa itu buat kami ya Allah. Kerana sesungguhnya tidak ada untung pada sebuah persengketaan bagi umat ini ya Allah, melainkan yang menang hanya akan menjadi arang ya Allah, yang kalah hanya akan menjadi abu, yang kedua-duanya akan menjadi arang akhir, yang menjadi abu akhirnya, wahai Allah. Wahai Tuhan kami, turunlah berkat yang sebanyak-banyak, wahai Allah. Wahai Allah, di penghujung doa ini pastinya Engkau tidak mendengar ya Allah, sehingga kami mendoakan kepada manusia paling berjasa pada kami, wahai Allah. Manusia yang kami pernah menumpang dalam rahimnya ya Allah, manusia yang tumpah darahnya untuk lahirkan kami, wahai Allah. Angkatlah kedudukan manusia yang kami panggil ibu itu, wahai Allah, setinggi-tinggi darjat ya Allah. Wahai Allah, manusia yang tidak pernah berkira sedikit pun ya Allah, yang kami tidak pernah hitung peluhnya untuk membesarkan kami, wahai Allah. Wahai Allah, angkatlah darjat ya Allah setinggi-tingginya buat manusia yang kami panggil ayah. Wahai Allah, berilah ketinggian buat mereka, wahai Allah. Jadilah kami taat mengikuti Nabi ya Allah. Jadilah kami dalam agama, mati dalam agama Nabi, wahai Allah, dan bangkitlah bersama Nabi di hari akhirat nanti. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ramli Muhammad Razali atas pimpinan doa tadi dan menjadi nakib untuk petang ini, bersama juga ahli usrah di Konti IKIM Ustaz Muhammad Nur Azam bin Bahadur, penolong pengarah Akademi Pemikiran Turath APT, dan juga bersama Ustaz Izmir Faris Nur Azlan, pendahulu bebas dan penasyid untuk petang ini. Terima kasih banyak-banyak, dan juga terima kasih kepada para pendengar di luar sana. Untuk waktu ini kita mengakhiri Usrah Nurani dengan doa tasbih kafaratul majlis wa salat al-asr. Subhanallah. Innal ladzina amanu wa 'amilus
Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar, dan untuk anda jangan lupa bersama Usrah Nurani ada hak ulangan untuk Usrah Nurani jam hari Ahad jam 8 pagi. Untuk anda terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Kuala Terengganu 100.2. Ikuti kami di TikTok ikimfm.my. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome, ada juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang Ikuti kami di podcast Spotify IKIM FM. Mak dapat panggilan haji tahun ni, tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah, servis pun bagus, berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak, haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Adik minum apa? Tea Life, air bubble tea, produk Malaysia tau. Halal ke dik? Mestilah mak, kilang bubble tea ni ada kat Selangor tau. Tak perlu risau. Belanjalah mak satu. Boleh. Adik pakai aplikasi Tea Life. Senang tau. Mereka boleh hantar terus ke rumah. Macam mana tu? Senang je. Muat turun aplikasi Tea Life dekat telefon, daftar dan terus boleh pesan. Kalau macam tu, belanjalah mak 10. Mak nak bagi dekat jiran sebelah, jiran depan, jiran belakang. Dengar, terhangat di Pesta Buku Pulau Pinang 2024. Jom serbu reruai IKIM di Maiden Mall, Bukit Mertajam dari 1 hingga 4 Februari. Mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Reruai IKIM B12 berdekatan pentas utama. Jangan lepaskan peluang. Dapatkan koleksi terkini, buku-buku terbaik dari IKIM, bacaan yang penuh inspirasi dan informasi. Tunggu apa lagi? Datanglah ke Pesta Buku Pulau Pinang 2024 dan singgah reruai IKIM. Bawalah kawan-kawan dan keluarga. Jangan lepaskan peluang ini. IKIM menunggu kedatangan anda. Hampa mai tau, jangan tak mai. Hadiah teragung. Perjalanannya dalam hanya 1 malam. Diterima oleh Rasulullah SAW di langit tertinggi. Dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung terus kepada kekasihnya, iaitu Rasulullah. Maka janganlah kita lalai dalam menunaikannya. Hadiah teragung itu ialah solat. Salam Isra' dan Mi'raj daripada IKIM FM, inspirasi utama anda. Mak dapat panggilan haji tahun ni, tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah, servis pun bagus, berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak, haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Encik Fahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tau untuk kita jadi penaja. Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkat ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Senang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik. Produk kita pun boleh sampai kepada lebih 1 juta pendengar. Apa lagi? Jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Hiburan mendidik jiwa. Sebelum tiba indah, sedih sebelum Hanya yang terbaik di IKIM FM. Inspirasi utama anda.
singkat tabir makna, mentafsir dengan bijaksana. Kematian yang pasti tiba semakin merapati kita. Apabila tiba di pintu kedua, jangan tawarkan ku sendu dan air mata. Apa yang ku perlu di saat itu, bisikan syahadah di telingaku. Wahai kawan, carilah ku di neraka, andai nanti tidak kau temui aku di syurga. Katakan padanya, kita selalu bersama, bersolat juga puasa di sesarah jasaku untukmu di dunia dulu. Di saat engkau khabarkan kepadaku, engkau lelah dengan mena duniamu. Di luar tahumu kau jadi antara doaku agar kau memiliki kebahagiaan itu. Andai tak di dunia ada bahagiamu di syurga, dengan asbab jasaku itu kau carilah aku. Carilah ku di neraka, andai nanti tidak kau temui aku di syurga. Katakan padanya, kita selalu bersama, bersolat juga puasa di dunia. Salam bertemu Rasulullah, pohonlah syafaat darinya, sampaikan salam rinduku pada baginda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kapsul Master.